Sebenarnya kita sudah terjemah belaka dah, hak baca sana. Dan hak baru ni ada tinggal sikit lagi. Hadis yang ke berapa? Hadis yang pertama. Yang pertama dalam bab fi tashmitil atis fi shalah. Jadi Muawiyah bin Hakam ni As-Sulami ni, dia cerita kisah dia lah. Lepas tu dia kata, perawi berkata, yani Muawiyah, qultu inna jariyatan li kanat tar'a ghunaymatin qibala Uhud wal jawaniyah idza tala'tu 'alayha ittila'atan fa idza adh-dhi'bu qad dhahaba bi shatin minha. Situ kita berhenti sekat tu baru ni tak ada nak tu. Dia kata, saya berkata, yakni kepada Nabi SAW, sesungguhnya saya ada seorang hamba saya perempuan yang menggembala beberapa ekor kambing di sebelah Uhud dan sebelah Jawaniyah, nama tempat lah tu. Bila saya pergi melihat dia, rupa-rupanya bila saya menjenguk dia, yakni melihat dia lah, pergi tengok dia, rupa-rupanya serigala telah pun membawa pergi seekor biri-biri ataupun kambing daripadanya. Jadi kambing tu banyak-banyak tu nyabah ke apa ni, serigala seekor. Bila saya pergi tengok, wa ana min bani Adam asaf kama ya'safun. Lakinni sakaktuha sakkatan. Saya seorang manusia biasa, sedih ataupun berasa duka cita seperti mana orang-orang lain berasa duka cita. Tetapi yang melampaunya alah kelebih sikitlah saya tu, sebab saya tanpa dia. Jadi perbuatannya itu dirasakan besar, satu kesalahan besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'azuma dzalika ala Rasulillah. Jadi Rasulullah, mana daripada muka Rasulullah tu nampak Rasulullah berasa ini satu kesalahan besar. Faqultu, saya pun kata, afala a'tiqha, bagaimana kalau saya merdekakan dia? Bolehkah saya merdekakan dia? Nabi SAW pun kata, i'tini biha, bawakan dia kepadaku. Faji'tu biha, saya pun bawa perempuan itu. Nabi SAW pun bertanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama', dia menjawab di langit. Qala man ana, Nabi SAW bertanya, siapa saya? Perempuan itu berkata, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW pun kata, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakanlah dia ni, kerana sesungguhnya dia mukminah, mukmin. Jadi hak tu sini ni masih lagi cerita hak dulu. Jadi apa yang disebutkan di sini, hak kita selalu dengar dalam setengah-setengah riwayat tu, riwayat yang ringkas. Mana Nabi pernah bertanya seorang hamba saya perempuan, di mana Allah? Dia pun kata di langit. Hak tu ringkas. Hak detailnya hak ni. Dia ada latar belakang dia. Dia ni hamba saya perempuan kepada Muawiyah bin Hakam, yang menjaga kambing dia, gembala kambing dia di sebelah Uhud. Tiba-tiba dia pun pergi tengok, seekor kambing sudah kena bahan kau serigala. Dia pun jadi nak marah lah, moga saya manusia biasa, kata dia, orang biasa. Jadi nak marah. Tapi yalah, lepas pada tu dia nyesal jugalah kira-kiranya. Dia berasa dia terlajak lah. Iaitu dia kata dia tak apa, perempuan.
Nabi SAW pun nampak lain lah, muka dia nampak lain, tak suka lah. Pasal tampar tu tak suka. Jadi daripada hadis ni, hak bahagian ni, dulu tu sudah lepas dah, minggu lepas. Hak bahagian ni menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni, seperkaranya sahabat-sahabat ni sebahagiannya di peringkat awal tu memang orang biasa sangat. Bahkan setengah-setengah tu orang panggil Arabi, orang hulu. Orang hulu tu, hak darat tu memang kasar sangat. Tetapi apabila mereka ni Islam, sahabat ni Islam, dia berubah. Banyaklah perubahannya. Macam di sini, hamba saya tu nak merdeka ni bukan senang. Hamba tu makna harta lah, harta. Tapi dia tahu benda ni tak molek, dan Nabi SAW pun menampak tak kena. Jadi dia nak tebuhlah kesalahan dia tu dengan cara lagu mana? Sebab dia tahu dah Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan memerdekakan hamba ni. Jadi dia pun tanya, bagaimana kalau dia merdekakan hamba? Itu. Ini perubahan tu. Peringkat demi peringkat sampai ke peringkat yang paling tinggi, mana sahabat-sahabat ni jadi contoh kepada orang-orang Islam yang datang kemudian. Tapi asal dia je bukanlah semuanya molek belaka, tak. Betul belaka jadi awal tak. Bahkan hak kebanyakannya teruk. Ada hak biasa bunuh anak, hak minum arak, hak bunuh orang, hak berzina, macam-macam lah. Termasuklah ni kasar juga dia. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan pergi jaga kambing, pergi gemala kambing, pergi padalah jauh sikit daripada kawasan, tak apa. Berdasarkan hadis ni, berdasarkan hadis ni, walaupun dia tu hamba sahaya, tapi dia tu kan perempuan juga. Sekiranya selamat, aman, mana tak apa pergi jauh pun. Salah satu dalil bagi orang yang mengatakan tak apa, kalau nak pergi jauh daripada tuan dia, daripada suami dia, daripada ayah dia dalam keadaan yang aman, salah satunya hak ni lah dalil dia. Jadi pergi tak apa. Dan buat kerja tu kerja yang agak kasar sikit, tak apa. Kalau kita kan, kalau tempat kita ni mungkin noreh, kalau kita kata pergi noreh, bini dia kau siapa-siapa pergi sore, tak apa dalam keadaan lagu tu. Sekiranya secara umumnya dikira aman lah, aman, maka tak apa. Begitu juga ini hamba, hak tidak hamba pun, hak isteri orang pun ada juga. Misalnya Asma binti Abi Bakar, dia pergi buat kerja tolong suami dia, junjung barang-barang atas kepala, bawa air jauh pergi. Nabi SAW jumpa dengan dia, Nabi pun berasa itu juga. Dan dia pun berasa macam mana nak pelawar Nabi ni, ajak naik atas kenderaan dia, Nabi duduk berjalan kaki. Tapi Nabi SAW tidak, ada sama-sama tidak ajak lah. Tak apalah pergi. Maknanya dia pergi buat kerja juga, cari pitih lah, cari pitih. Daripada hadis-hadis umpama ini, ulama-ulama mengatakan orang perempuan ni boleh keluar rumah sekiranya aman, untuk nak tolong suami dia, untuk nak cari rezeki, boleh. Itulah hadis-hadisnya. Bukan hak ni hamba, hak tidak hamba pun ada juga. Keluar maknanya boleh sekiranya aman. Hak dalam hadis hak kata perempuan tak boleh pergi seorang, kena ada mahram dia tu dalam keadaan tidak aman. Itu untuk menjaga keselamatan perempuan itu. Tapi dalam keadaan aman, tak apalah kira-kira. Lepas tu ada lagi hadis Nabi SAW kata akan datang ada perempuan yang datang daripada Sana'a ataupun daripada Hirah. Dalam riwayat yang lain, seorang diri mari buat kerja haji, mari Mekah. Tak ada gangguan siapa-siapa. Maknanya seorang mari. Dan Nabi SAW tak kata gapo, menunjukkan hak dia larang tu, kata tak boleh lebih daripada 3 hari ataupun lebih daripada sehari itu, kerana nak jaga keamanan perempuan tu, keselamatan perempuan itu. Sebab itulah berbeza dari segi hari-hari itu. Ada hak 3 hari, ada hak sehari. Dalam keadaan yang tidak aman sangat, boleh jadi hak perjalanan sehari itu. Tapi kalau hak aman sikit tapi tidak aman benar, 3 hari.
Jadi hak tu berbeza-beza. Dalam hadis yang lain pula dia sebut, mana perempuan daripada Hirah mari ataupun daripada Sana'a mari seorang-seorang, tak ada siapa dia pegang. Menunjukkan tak apa, perjalanan jauh tu seorang tak apa, sekiranya aman. Jadi hak tu hak maksud sebenarnya. Sebab itulah hadis ni kita kena tengok setengah-setengah orang dia tengok ambil so gitu. Tu yang jadi masalahnya. Kita tak boleh ambil so gitu, tengok belakang, tengok. Dan kena ambil maksud dia tu. Maksud dia, tujuan sebenar. Jangan pula itu jauh, salah benar lah kalau kita kata maknanya Islam ni maknanya tidak percaya kepada orang perempuan. Sehingga orang perempuan ni kalau pergi mana-mana kena ada kawalan daripada lelaki. Itu lagi salah. Tak betul nak buat kesimpulan gitu. Hak suruh orang lelaki ada sekali tu untuk keselamatan dia, untuk jaga kebaikan dia, bukan untuk mengawal dan kerana tidak percaya, tidak boleh dipercayai perempuan tu, tidak. Kalau nak kira hak dari segi tak boleh percaya, tak boleh percaya ni, bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun begitu juga. Hak tu tak tahulah masing-masing hak tu. Jadi kita kena tengok maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga ramai orang tak faham kadang-kadang sekarang ni. Dia kata tak boleh pakai kain kalau labuh pada buku lali, tak masuk syurga. Tuhan tak pandang. Tuhan murka. Masuk neraka, ahli neraka. Ada juga. Kelirulah tu. Sedangkan dia tidak tengok hadis yang lain. Saya nak pakai sendiri pakai kain labuh. Pas Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya dah, Nabi acak kali duduk kata gitu, dia tanya lagu mana saya pakai labuhnya. Mu tak, sebab mu tidak maksud tu. Maknanya ada latar belakang dia. Nabi SAW larang tu bukan semata-mata saja-saja gitu tak. Jadi kalau latar belakang tu sudah tidak ada dalam masa kita ni, tak ada lah, tak apalah nak labuh kau nak sikat, kau tak ada masalah tu. Yang penting sekarang ni kena najis kau tidak kena najis. Kalau siapa meleret tu, siapa kena najis tu, tu tak boleh lah tu. Kerana tu. Tapi kalau jalan tu sudah cuci gapo semua dan tidak ada maksud. Orang zaman dulu, masa Nabi dulu tu, dia kerana nak menyatakan kemegahan dia, kebesaran dia, nak menyatakan kesombongan dia, satu cara iaitu dengan melabuhkan pakaian. Kalau labuh pakaian tu mana kau tinggi orang tu. Itu latar belakang hak zaman dia tu. Jadi Nabi SAW sebenarnya nak menghapuskan semangat tu, jiwa tu, jiwa ataupun semangat sombong tu, membesarkan diri, nak membezakan diri daripada orang lain. Hak tu hak dia tak boleh. Itu maksud dia. Bukan maksud dia tu semata-mata kain tu tak ada gapo hak tu. Mungkin kalau pada masa tu ataupun pada masa lain orang pakai sikap tu dengan maksud nak sombongnya, cara pakai sikap tak boleh juga. Maksud tu dan hak ni tidak terikat dengan kain. Itu satu contoh zaman dia kain. Kalau zaman kemudian, zaman tu tak ada spek. Kalau kemudian orang pakai spek tu dengan maksud tu, tak boleh juga. Dengan maksud nak menyatakan kesombongan dia, kebesaran dia, kekayaan dia, dengan maksud tu, lebih dia, tak boleh juga. Sopa je, bukan terikat dengan kain tu. Tapi setengah-setengah orang dia terikat dengan kain. Jadi dia kata tak boleh. Dia kena pakai sekat betih. Iyalah, kita tidak nak kata gap. Orang kalau nak pakai lah. Tapi kita tak faham lagu tu. Tak faham lagu tu. Bahkan dia ada latar belakang dia. Sekarang ni pun ada. Kalau kalau kita tengok cerita-cerita lah, kadang-kadang tengok cerita TV tu, kalau orang putih menikah kan, dia pegang kain, ekor kain tu. Nak menyatakan nak mulia ke dia tu lah. Akak kain dia, labuh kain. Jadi zaman jahiliah dulu ada lagu tu. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun ada. Kau besar, kau ramai orang yang pegang ekor kain dia, akak ketika dia berjalan. Itu adalah satu cara nak menyatakan kesombongan. Supaya juga Nabi SAW larang makan di atas meja. Makanan letak atas meja. Setengah-setengah orang tu yang dia tidak faham, dia kata tak boleh makan atas meja. Nabi larang. Jadi kalau orang itu tidak mengikut sunnah, dia tak faham. Hak tu pun dia ada latar belakang dia juga, berkait dengan zaman tu. Kalau zaman siapa satu zaman orang tak terfikir dah benda makan lagu ni untuk menyatakan sombong, jadi kita lebih pada orang lain, tak terfikir pun lagu tu, maka tak apa dah lah, tak ada elak dia. Sebab kepada pengharaman dulu tak ada. Jadi orang zaman dia tu, zaman Nabi SAW tu,
Orang hak besar-besar ni, hak megah-megah ni, hak takabur ni, dia makan beza daripada orang lain. Orang lain makan letak atas latar. Apa kain letak roti atas latar gitu ya. Dia ni tidak. Ada meja, dia duduk betul gitu. Cara makan tu tidak bokok gitu, tak. Duduk betul. Tanda dia ni orang besar lah. Kebesaran. Jadi macam-macam manusia nak menyatakan kebesaran ni, macam-macam cara ni. Jadi hak Nabi SAW nak buat sebenarnya semangat tu. Tak kira lah apa pun dengan cara dalam bentuk lain hak tak ada sama dia, tak kira lah. Termasuk belaka. Ni kalau kita terikat dengan hak tu, jadi meja saja. Kalau gak lain, kalau ada maksud tu, maksud nak menyombong tu, nak membesarkan diri, nak menampakkan keangkuhan tu, tak boleh belaka. Kalau kita faham gitu, nampaklah luah agama ni. Dia tidak terikat dengan satu bentuk. Tidak. Hak maksud sebenarnya dia nak bersih hak dalam tu, hati kita, nak betul peribadi kita. Hak tu kita sepatutnya ambil faham. Setengah-setengah orang dia tak faham, lagu saat ni lah, maka jadi sempitlah Islam tu. Jadi terhak sangat. Kalau Nabi naik unta, naik kuda, harus kat tu. Jadi kita tak boleh kata apa dia naik kereta, naik kapal terbang ni, moga Nabi tak ada kan. Jadi tidak sunnah baik orang naik lagu tu. Tak kena tu. Kita kena fikir gini, bapa yang Nabi naik kuda, padahal dia boleh jalan kaki. Jalan kaki pun siapa juga. Tujuan dia nak cepat. Nak cepat tu maksud dia. Jadi kita sekarang ni kalau naik kapal terbang, naik kereta, nak ke dia? Nak cepat. Nak cepat tu ada tu sunnah dia, maksud dia. Bukan zahir. Jangan terikat dengan zahir. Kalau terikat dengan zahir, padahlah kita. Jadi nampaklah Islam ni maknanya untuk orang zaman dulu. Tidak sesuai. Tapi kalau kita tengok maksud dia tu, sesuai sampai ke bila-bila. Sampai ke bila-bila. Maksud Nabi tu, dia naik kuda tu untuk apa? Maksud dia. Cuma pada masa tu kenderaan yang ada, hak paling lajunya kuda. Maknanya dia telah memilih yang paling laju dah. Jadi kalau masa lain ada hak lebih laju lagi, dengan maksud hak Nabi nak tu ada, tak dapatlah sunnah tu juga. Cuma dari segi zahirnya tak ada. Dari segi zahir, dan zahir tu dia berubah-ubah mengikut zaman. Barulah kita nampak pengajaran Nabi tu sesuai untuk setiap zaman, untuk setiap tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis ni nak sebut mana tak bui Nabi SAW tak kenal tapah. Itu peringatan tu kepada kita, kalau boleh elakkan, jangan tapah. Kalau nak pukul-pukul lain lah, pukul lain pukul punggung ke, tempat hak keras-keras sikit tu, tebal-tebal sikit tu, jangan tampar. Tampar ni Nabi SAW tak benar. Bukan dalam hadis ni saja, ia tidak kena dalam hadis yang lain pun ada banyak sebut itu. Ada banyak sebut. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, di sini Nabi SAW tanya perempuan itu, Aina Allah, di mana Allah? Dia kata fis sama, di langit. Di langit. Dalam syarah ni kita tengok, dia kata maksud dengan kata di langit itu nafyul uluhiyah anil asnam, iaitu dia menafikan ketuhanan berhala-berhala dan lain-lain selain daripada Allah. Wa i'tiqadu wujudihi, dan dia percaya adanya Tuhan. Wa 'azamatihi, keagungan Tuhan dia percaya. Wa 'uluwihi, dan ketinggian Tuhan tu dia percaya. Lal jihah, di sini bukan maksud Allah tu dari atas. Itu dia. Bukan maksud Allah tu dari atas. Bukan maksud tu. Hak ni, ini orang panggil dalam syarah ni, dia pilih apa nama ni, dia pilih huraian mengikut cara khalaf, iaitu takwil. Ni takwil ni. Yang kuning ni takwil. Iaitu mana di langit. Di langit tu maksud dianya nak menafikan ketuhanan selain daripada Allah. Dan dia percaya Tuhan ni maha agung, maha tinggi. Bukan nak kata di langit ni maknanya Tuhan duduk di atas langit, makna ada bertempat begitu. Bukan. Itu cara khalaf. Cara salafnya, dia kata fis sama, di langit. Langit ni alik mana? Alik bawah, alik atas. Dia kata Nabi SAW tak bantah tu, tak kata gapo. Dia tidak kata salah tu. Dan itu menunjukkan tempat.
Walaupun salaf ini juga dia mengatakan kalau kata di langit pun jangan kita anggap itu sebagai tempat. Tuhan mengambil tempat, maha suci dia daripada bertempat. Dia tidak menyerupai makhluk. Kalau ada atas bawah gitu serupa dengan makhluk, kita faham gitu, salah. Cuma dia kata atas, Nabi tak kata gapo, atas yang sesuai dengan dia. Gitu. Kita serah ke dia apa maksudnya. Tapi Nabi tak bantah. Perempuan tu kata gitu. Gitu. Supaya hak kata Tuhan ada mata, ada tangan yang layak dengan dia. Tak usah takwil, dia kata. Tak usah takwil tangan tu dengan kuasa kau gapo kau, tak usah takwil. Dan dia kata ada tangan. Tapi tangan yang layak dengannya. Serah ke dia. Lagu mana? Tapi sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Serupa juga dia kata di langit. Di langit ni kalau kita kira hak biasa, mana macam makhluk lah. Ada atas bawah. Tapi Nabi SAW tak bantah tu. Jadi dia kira sesuai dengan dia. Gitu. Lepas tu Nabi SAW tak tanya dah hak lain-lain. Untuk jadi mukmin ni sekadar tu pun padat dah. Dia tidak tanya pula, mu kata di langit tu dengan maksud gapo? Dengan maksud menafikan ketuhanan benda-benda lain selain daripada Allah. Dengan maksud mu percaya bahawa Tuhan tu ada dengan keagungan dan ketinggian dia, gitukah? Dia tak ada tanya. Sekat tu. Dengan sebab itu Ibnu Abi Jamrah dalam kitab dia syarah kepada Mukhtasar Sahih Bukhari dalam Bahjatun Nufus dia kata, sebab itu sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang awam ni kalau dia tak tahu setengah-setengah sifat Tuhan tak apa. Setengah-setengah sifat Tuhan kalau dia tak tahu semua, tak apa, dia masih Islam, dia Islam lagi. Cumanya jangan dia sabitkan sifat yang tidak sesuai dengan Tuhan. Jangan lagu tu. Kalau siapa lagu tu tak boleh. Sebab tu kok mana-mana pun kena ngaji lah. Kena ngaji. Jangan sampai menyabitkan sifat bukan Tuhan kepada Tuhan. Jangan lagu tu. Tapi kalau dia pegang secara umum Tuhan tu mempunyai sifat-sifat yang sempurna secara umum gitu, dan dia tidak tahu secara terperinci, tak apa. Tak apa, dia Islam lagi, mukmin lagi. Sebab apa? Di sini Nabi SAW kata fa innaha mu'minah. Dia tidak ada perincian itu. Dan daripada sini juga maknanya setengah-setengah ulama yang mengatakan tidak mesti orang setengah-setengah orang berpendapat. Memanglah ada pendapat tu, betul juga cara dia. Dia pegang lagu tu. Dia kata tak boleh, sekurang-kurangnya kena tahu 20 sifat Tuhan, ataupun sifat 13 kita kata. Orang panggil sifat 20. Tapi golongan yang lain mengatakan tidak begitu. Tengok dalam hadis ni dia tak ada sebut. Mu tahu sifat Tuhan itu bersifat dengan gapo-gapo. Adakah dia perincian lagu tu? Tak ada. Lagu ni saja pun pada ada. Gitu. Tidak kata tak sah. Cuma syarat dia jangan sampai dia menyabitkan sifat yang tidak layak dengan Tuhan itu kepada Tuhan. Jangan lagu tu. Kalau dia tak tahu sebahagian sifat Tuhan, tak apa. Bahkan berapa ramai dia kata, Ibnu Abi Jamrah kata, sahabat-sahabat ni dia tidak tahu banyak lagi sifat Tuhan, dia tidak tahu. Tapi sekarang tu pun sudah dikira Islam dia. Termasuklah hak ni sahabat, dan bila dia beriman, mana sahabiah adalah dia ni. Cuma kalau kita tahu lebih banyak perincian-perincian dia tu lagi molek. Waktu tu ke mana-mana pun lebih molek waktu tu. Jadi setengah-setengah orang yang mengatakan tidak wajib sifat 20. Kalau ada cara lain belajar untuk kenal Tuhan dan boleh kenal molek, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Itu. Tapi setengah-setengah orang dia kata tak boleh, mesti kenal lagu ni. Kalau tidak kenal Tuhan. Jadi orang pihak yang pertama tadi dia kata lagu mana ni, kalau kita tengok dalam hadis ni tak ada royak cara sifat 20 hak kemudian. Walaupun sifat-sifat tu memang ada di dalam Quran ke dalam hadis memang ada, tapi cara tu tidak ada. Jadi kalau ada cara lain yang boleh kita kenal Tuhan dengan sifat-sifat dia, tak jadi masalah. Cara tu masalah cara. Cuma kadang-kadang dalam masyarakat kita dia jadi tegal benda gini kan. Hak satu pihak kata tak boleh, mesti kena sifat 20.
Hak satu pihak kata tak boleh, tak sah sifat 20 tu, kena cara lain. Tu pada anak tak kena tu, terlajak belakang. Boleh sifat 20 pun boleh juga. Hak sifat 20 tu salah ke? Cara kau dengan Quran je. Cuma dari segi kaifiat, cara tu tak apa hak mana-mana pun. Tapi jangan sah pula sampai menafikan hak soal lagi tu pula. Jadi kalau tidak secara sifat 20 pun, kalau dengan cara belajar Quran, belajar hadis, tidak dengan melalui cara hak tu, boleh juga. Setara ni pun dia kira mukmin ada. Setara ni mukmin ada. Padahal mana ada perincian sifat 20 gapo je, tak ada. Jadi makna kedua-dua cara tu boleh, tak perlulah kita duduk bertegang sebenarnya. Tak perlu. Sebab kedua-duanya ada. Kedua-dua cara tu ada. Kalau kita tengok dalam hadis, tak ada lah dia tekan sangat dari segi cara nak kenal Tuhan tu, cara begini, mengikut satu aliran lah kita kata. Tidak ada lah. Yang pentingnya kita kenal, kita tahu Tuhan tu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Tentu sekali kalau orang yang baca Quran, baca hadis ni, jumpalah sifat-sifat tu, jumpalah. Dan kalau nak kira sifat tu, bukan 20 saja hak wajib percaya. Hak 99 nama Tuhan tu tidak sifat kan. Ulama kata bukan 99 saja, lebih lagi pada tu hak tidak termasuk dalam 99, macam zid paul dan lain-lain lagi. Mana orang ramai ni tahu? Kalau nak kira lebih pada 20 lagi, lebih pada 99 ada lagi sifat Tuhan. Cumanya dalam hak pengajian sifat 20 tu dia ada sebut walaupun 20 dan dia ada Tuhan mempunyai segala sifat kamalah. Hak tu penguji tu molek tu. Sebut 20 hak kasar, hak besar, selalu jumpa dalam Quran ke apa, dalam hadis. Tapi bukan makna menafikan sifat lain. Jadi setengah-setengah orang tu dia kata orang yang belajar cara sifat 20 ni dia menafikan sifat Tuhan hak lain. Tak kena lagu tu. Dia tidak menafikan sifat Tuhan hak lain. Cuma itu sistem pengajian dia. Dah hak ni hak penting. Hak lain ada lagi. Dan itu sudah terkandung di dalam dia kata sifat-sifat kamalat, segala sifat yang sempurna secara umum. Secara umum. Cuma dia ada pembahagian dia. Dia ada iman mujmal, ada iman mufassal. Iman mujmal, ada iman mufassal. Jadi ulama-ulama usul ni kadang-kadang dia bagi hak kita kena tahu secara terperinci selama mana rasul-rasul ni. Dia kata 25 misalnya. Apakah rasul tu 25 tu saja? Tak. Tetapi hak kita kena tahu mana dari segi nama dia tu secara tafsil, itu mengikut dia pilih. Tetapi ada lagi yang lain kata kalau dia tidak tahu salah seorang daripada hak 25, dia tak tahu nama, dia Islam lagi, bukan tak sah iman dia. Itu dia. Sebab hak tu pun dia panggil termasuk dalam furu' akidah dah. Walaupun akidah tapi furu', cabang-cabang boleh khilaf lagi situ tu. Sehingga kalau orang tu tak tahu salah seorang nama Nabi tu, dia masih beriman lagi. Supaya dia tidak tahu sebahagian sifat Tuhan, dia tidak tahu, dia mukmin. Supaya Ibnu Abi Jamrah kata tadi, kalau kita faham gitu kan senang. Tapi setengah-setengah orang ni dia kata tak boleh, kalau tak mengaji cara ni tak sah. Itu jadi melampau tu. Jadi sesoalan satu cara saja, sesoalannya Nabi SAW ajar lagu tu dengan mementingkan, mengutamakan hak tu. Hak tu masih khilaf lagi. Hak tu masih khilaf lagi. Dengan sebab itu kita kata tak perlu ketat sangat masalah ni. Sama ada Allah ke sifat 20 ke, ataupun Allah ke hak tauhid uluhiyah rububiyah ke, boleh berlaku mana-mana. Boleh berlaku. Sebab apa? Kedua-dua aliran, bahkan banyak lagi aliran yang lain, semuanya nak menyabitkan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah, ada padanya di dalam Quran dan dalam hadis. Katakanlah orang itu, misalnya Ibnu Hazm dan ramai lagi, dia tidak mengikut Asy'ariyah, dia berbeza daripada hak lain, tapi dari segi akidah hak kasar-kasar tu serupa. Jadi ahli sunnah juga. Kita tak boleh kata mana kalau orang tidak ikut cara Asy'ariyah ni tidak ahli sunnah, ataupun kalau orang ikut cara ni tidak ahli sunnah. Tak boleh lagu tu. Sebab ahli sunnah tu luas. Ahli sunnah tu luas makna dia. Sebab itulah dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin Ithafus Sadatil Muttaqin, dia sebut pembahagian
ahli sunnah ni sekurang-kurang secara kasar 3 dia bagi. Iaitu ahlul hadis. Ahlul hadis. Yang kedua ahlul nazar. Yang ketiga ahlul wijdan. Tiga-tiga ni ahli sunnah belaka. Ahlul hadis maknanya dia tidak mengikut cara Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak mengikut cara sifat 20, tidak apa. Dia berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Tapi serupa ya dari segi kepercayaan tu, serupa je. Cuma cara dia tu berbeza. Hak tu pun ahli sunnah juga. Hak cara sifat 20 ni, dia sebutlah Maturidiyah, Asy'ariyah, ini pun ahli sunnah juga. Ahli sunnah juga. Cuma dia ambil cara nazar. Ahlul nazar dia panggil. Mana dia banyak guna dari segi fikiran, logik. Dari segi logik dia guna gitu. Tapi asasnya ke mana-mana Quran sunnah juga. Tidak kata nazar ni macam Mu'tazilah guna akal semata-mata. Sampai 3 ke tepi ke Quran dan sunnah. Tidak lagu tu. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari lain-lain tidak lagu tu. Mana bahkan asas dianya Quran dan sunnah juga. Cumanya cara dia nak menghadapi masyarakat pada masa tu banyak kena guna falsafah, guna mantik sesuai dengan zaman dia. Itu tak jadi masalah. Dan yang ketiga ahlul wijdan, yang ni puak-puak tasawuf. Hak tu pun ahli sunnah juga. Tapi dia ada kaedah dia lah. Ahli tasawuf pun maknanya yang terikat dengan Quran dan sunnah juga. Itu asas dia. Kalau siapa tasawuf tu siapa menganggap mimpi tu jadi hujah, itu tak betul tu, tak boleh. Mimpi tu jadi hujah dalam agama. Tak boleh. Kasyaf tu misalnya kita kata jadi hujah. Tak ada. Tak betul selalu kalau begitu. Tapi kalau selagi dia berpandu ke Quran dan sunnah dan disokong dengan pengalaman ruhani dia, itu tak jadi masalah. Ahli tasawuf lagu tu, ahli sunnah juga. Kalau kita pakai ni kan senang, tidaklah jadi bala, sibuk, jadi tegang. Tak ada masalah. Semuanya sama-sama kita belakang. Cuba kenda sikit. Tapi kadang-kadang ni kata Asy'ariyah ni sesat. Tak kena tu lagu tu. Tak kena tu, terlajak tu. Hak ni pula kata Ibn Taymiyah tu sesat. Tak kena. Sepatutnya tak salah lagu tu lah. Kita kena tengok hasil dia tu. Hak dia terima tu ada beza. Kalau hak dia kata Tuhan Maha Kuasa, hak tu kata lagu mana? Lagu tu juga. Cuma cara dia lain. Kalau hak ni kata Tuhan Maha memberi rezeki, Ar-Razzaq, semua terima. Enggak beri hak beza. Dari segi pendekatan tu cara saja. Benda sama hak nak tu. Hak pegang tu menjadi pegangan hidup sama. Ahli sunnah belaka. Jadi kalau kita kadang-kadang cekoh benda gini ni, orang nampak ahli sunnah ni tak serupa, tak sekata. Ini kerana keliru. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari pada sebenarnya dia pun salaf juga dari segi etikad dia tu sendiri. Pegangan dia serupa dengan salaf juga. Cuma dia pilih satu cara lain untuk menghadapi orang sezaman dia, orang semasa dia. Dan itu tak jadi masalah. Kita tak boleh kata dia tidak guna cara Nabi ke apa. Tak jadi masalah tu. Kalau kita nak tarik orang yang bukan Islam, dia tu ahli sains, kita gunakan sains, menguatkan Islam, membuktikan Tuhan itu ada. Apa salahnya? Walaupun Nabi tidak ajar lagu tu. Asalkan nak menyabitkan Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia kala, Tuhan tu kekal, Tuhan serupa. Asalkan nak menyabitkan waktu tu, tak kira lah cara tu. Zaman dulu dia berhadapan dengan puak-puak ahli falsafah. Zaman sekarang ni mungkin dengan ahli sains. Hak tu jadi masalah. Jadi kalau kita bawa ni tak jadi masalah. Itu menunjukkan cara nak membuktikan, nak menerima tentang ketuhanan itu banyak cara dia, tidak terhad. Dah hak tu tidak jadi bid'ah, sebab kita tengok cara benda tu hak diterima tu sama. Tapi kalau kita boleh puas hati, tentulah lebih baik. Kalau kita tak usah takwil-takwil, kalau kita boleh puas hati, itulah orang dia kadang-kadang dia tidak lagu tu. Jadi kita nak berhadapan dengan hak lagu sani tu, hak banyak soal tu lagu mana? Setengah orang dia kata dah Tuhan kata kalamullah, Quran tu kalamullah, selesai, tersederhana kalamullah. Dah kalamullah qadim tu,
Hak ni pun ada sakit kepala. Dia kata qadim tu lagu mana boleh kita baca, kata tidak bersuara. Ni kita nak baca lagu mana? Tu perlu bahas tu. Ada orang yang memang dia tak kisah. Dia kira isi pengajaran. Dia kira memang tak boleh nak tanding kalam Allah ni, Quran ni dengan hak lain-lain. Memang hak di sini pun apa beza dah. Pada hak tu lah. Tak sedut bahas lah hakikat dia tu. Tapi setengah orang tidak gitu. Kita nak buat lagu mana hak lagu ni? Orang ni banyak macam. Jadi sebab itu molek cara Asy'ariyah ke apa, cara Maturidiyah, dia layan orang tu sesuai dengan keadaan. Jadi dia faham lah cara, dengan cara akal tu, guna akal. Bukan makna dia bergantung dengan akal. Tidak. Akal lah yang menentukan segala-galanya. Kalau lagu tu jadi Mu'tazilah pula. Tidak. Yang menentukan segala-galanya Quran, itu asal. Cuma nak suruh orang ni jadi terima dengan puas hati, dengan tenang. Lagu mana cara? Kita kena bagi contoh-contoh hak semasa yang dia boleh faham. Gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah tu sebenarnya dengan maksud tu. Bukan dengan maksud nak menetapkan satu cara tu mesti lagu tu sama kamu sampai ke bila-bila. Tidak. Hak dia naknya isi tu, isi. Kalau mari cara lain membuktikan apa nama ni, kewujudan Tuhan, kebesaran Tuhan tu melalui sains, ilmu sains, apa salahnya? Walaupun kita tidak pegang dengan sains tu, pegang dengan Quran tu. Tapi untuk memuaskan hati orang jenis mengaji cara lagu tu, boleh tu. Walau bagaimanapun sini kita nampak dia tak ada perincian. Dia kata fis sama, sudah. Dia isyarat. Dalam riwayat yang lain dia sebut dia isyarat ke langit. Sebenarnya kalau kita nak bahas langit tu pun, langit duduk di atas. Kita kata kalau lah muka bumi ni bulat, kita kata hak ni duduk di atas, alik atas dia alik tu. Hak duduk bawah ni, alik atas dia hak mana? Hak duduk bawah, alik bawah lah pula kita kata. Jadi atas bawah tu tidak ada maksud di sini. Selain daripada nak menyatakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudannya yang berbeza daripada yang dipercayai oleh orang-orang pada masa tu, hak ramai, iaitu kepercayaan kepada penyembahan berhala. Tuhan ni hak duduk di bumi ni, hak tu. Jadi dia bila sebut fis sama itu maksudnya. Sebab dia pun dengar dah Nabi SAW duduk ajar ni tentang Tuhan ni. Tuhan lagu mana? Tahu dah. Tuhan ni berbeza daripada yang lain. Dan ada juga di dalam Al-Quran disebutkan aamintum man fis sama. Man fis sama itu setengah ulama mentafsirkan Allah, man fis sama. Jadi tidak ada percanggahan dengan hak ni. Tetapi fis sama tu serupa lain-lain lah, termasuk dalam mutasyabihat lah. Kalau kita tidak kata man fis sama tu, man itu maksudnya malaikat, kita kata Allah yang layak dengan dia lah, yang layak dengan dia. Gitulah kalau cara salah. Jangan kita kata fis sama itu mana duduk langit yang 7 ke langit yang ke berapa ke. Jangan kita kata lagu tu. Cuma secara umum dia sebut gitu supaya dia kata ada tangan. Ada tangan gitu jelah. Tapi tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan malaikat duduk atas langit misalnya. Tidak serupa dengan syurga duduk atas latah lagi pada langit yang 7 misalnya. Tidak lagu tu. Jangan percaya gitu. Kalau percaya lagu tu rosak. Lepas tu dia tanya, man ana, siapa saya? Perempuan tu kata, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Nabi SAW pun kata, merdekakanlah dia, kerana dia sesungguhnya mukmin. Sesungguhnya dia ni mukmin. Jadi mukmin dah lagu tu. Jadi kita kata kalau orang tak tahu cara lagu ni, tidak mukmin, canggah dengan hak ni. Canggah dengan ni. Sebab tu kadang-kadang ahli hadis ni dia tidak setuju dengan pendapat setengah-setengah tu, terikat sangat. Sebab apa, mana ada ni perincian setengah tu je. Setengah tu dia kata mukmin dah. Dia pasti ke sini dia tahu rasul-rasul yang lain 25 rasul tu ke, ataupun sifat-sifat tu yang lain tak ada. Setengah tu padan dah. Di situ kita nampak kemudahan Islam ni. Dari segi akidah pun mudah. Tidak kata payah. Tidak kata payah.
Gapo-gapo pun mudah. Sehingga dalam akidah pun mudah lagu tu. Cukup dah. Mukmin dah. Jadi kalau kita kira nak kafarah, setengah-setengah tu dia kena syarat mukmin nak merdekakan hamba. Tapi kalau memerdekakan saja-saja gitu, tak apa, hamba gapo-gapo pun. Tapi kalau nak sebagai bayar kafarah, setengah-setengah kafarah tu dia kena mukminah. Jadi di sini ni adakah kena kafarah dia ni? Dia tidak melakukan sesuatu yang kena bayar kafarah di sini. Jadi kena merdekakan hamba ni, dia nak merdeka dengan sukarela. Tapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mukminah? Maknanya orang mukmin lebih-lebih lagi lah. Patut mana kamu nak merdekakan. Bukan makna syarat kepada dia tu, di sini tidak ada syarat. Dia sendiri yang kata kepada Nabi nya nak merdeka tu. Bukan Nabi suruh dia. Tak apalah. Lepas pada tu cerita dia lagi. Dia kata bila dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diajar beberapa ajaran Islam. Di antara yang dia ajarkan kepadaku, apabila engkau bersin, kau kata alhamdulillah. Bila seseorang yang bersin itu dia kata alhamdulillah, kamu kata yarhamukallah. Itu di antara dia ajar kepada dia. Dia kata ketika saya sedang duduk sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada satu orang bersin. Dia pun kata alhamdulillah. Jadi orang tu dalam sembahyang ke di luar sembahyang ke, ada dua kemungkinan. Tetapi yang jelasnya di luar sembahyang ni, di luar sembahyang. Kecuali orang yang tidak tahu supaya dia juga. Supaya dia juga. Mana tidak kata alhamdulillah dalam sembahyang. Walaupun itu masalah khilaf lagi lah kalau dalam sembahyang tu. Hak benar sabahnya kita kata luar. Kira kita katakan orang itu sudah tahu dah lah, kita kata. Dia pun dia kata, saya pun kata yarhamukallah dengan penderah suara saya, kata. Orang pun tengok belakang ke saya, kata. Sehingga menyebabkan saya naik marah. Jadi bila dia celung ke saya tu pakat tengok. Jadi saya kata dalam hati saya, apa tengok dengan ekor mata lagu tu, dengan celung lagu tu. Dia apa kata? Mereka pun bertasbih, subhanallah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, siapa dia? Orang kata tadi yarhamukallah dia. Orang pun kata ni Arabi ni dia ni. Ini dia orang ulu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil aku. Dia pun rayak kat aku. Sembahyang ni sebenarnya untuk baca Quran, untuk mengingati Allah. Apabila engkau berada dalam sembahyang, biar itu semua ada dalam sembahyangmu. Hak itulah ada dalam sembahyangmu tu, baca Quran, zikir kepada Allah, bukan hak tadi. Dia kata tak pernah kulihat seorang guru, seorang pengajar sama sekali yang lebih lembut, yang lebih lembut, yang lebih bersimpati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia tidak marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah ke dia, tidak kata kadang-kadang, bahkan royak ke dia. Royak gini. Supaya juga hak kecing dalam masjid tu kan, orang lain nak tekan begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kan. Lepas pada dia kecing, biar dia kecing. Bila kecing, suruh pergi curah air steamboat. Gitu dia tidak marah. Lepas tu dia pun royak. Dia royak boleh. Supaya tu juga. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama pun dari segi pendidikan dia ajar ni cara bergaluh. Cara bergaluh. Tepat bergaluh tu lah. Ada juga tempat kasar, tempat nak pergi perang, takkan nak bergaluh lagu ni. Dia tepuk dada. Tepuk dada. Sampai bekah dah. Kalau tepuk kau mana nak bekah no? Ada juga ketika lagu tu. Derahlah dia tarik, senyuh, kita kata senyuh. Ada juga. Ketika gitulah. Tapi ketika dalam keadaan gini, biasanya lembut. Cara dia. Jadi hak kita naknya dalam bab yang kita baca ni, dalam sembahyang tak boleh nak jawab orang kata alhamdulillah kerana dia bersin, kita nak kata yarhamukallah tak boleh. Nak jawab salam ke nak apa-apa tak boleh. Tak boleh berlaku. Dalam bentuk percakapan dengan orang balah-balah gitu tak boleh.
Habislah situ. Lepas tu hak malam ni kita baca bab lain pula. Baru ni kita sudah baca dah. Bab ta'min wara al-imam. Ini bab mengucapkan amin di belakang imam. Jadi hadis itu yang mula-mula daripada Wa'il bin Hujr. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baca waladdallin, habis itu dia kata amin, dan dia akak suara dia derah, amin, derah. Dalam beberapa riwayat yang kedua pun lagu tu juga, dia sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah derah sebut amin itu. Dalam riwayat yang ketiga, riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia kata amin, sehingga dengar orang yang duduk dalam saf pertama yang mengiringi dia tu. Dengar. Itu yasma'a boleh, yusmi'a pun boleh. Kalau yusmi'a sehingga dia memperdengarkan. Jadi dia kata amin tu sekira-kira orang yang duduk dalam saf yang pertama di belakang dia tu dengar. Tidaklah dengar benar. Mana kalau lagu tu tidak dengar benar. Tapi orang di belakang dia adalah sah yang pertama tu dengar. Itu hadis yang ketiga. Yang keempatnya riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam baca sekat tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca sekat tu kamu ucapkan amin. Lepas tu seterusnya kita sudah baca dah baru ni. Tengoklah dulu. Jadi ni masalah ni dia ada khilaf di antara ulama. Khilaf. Sebelum pada kita pergi kepada khilaf tu, apa makna amin tu dulu? Ucapkan amin tu dulu apa makna? Ada beberapa makna dia yang disebutkan oleh ulama. Ada kata lagu ni, ada kata lagu ni, boleh jadi belakalah. Yang pertamanya maksud dia, ya Allah perkenankanlah. Itu makna amin. Doa. Ia bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Tidak. Ia adalah doa yang disunatkan baca selepas Fatihah. Doa. Dengan sebab itu tak boleh sambung, kena berhenti. Kena berhenti. Habis Fatihah tu kena berhenti. Lepas tu sebab itu dia ada saktah dulu, kan kita sudah baca dah dalam hadis dulu, ada saktah. Dua tempat. Salah satunya lepas pada dia sebut ni, dia berhenti. Jadi sebab apa? Sebab nak sukulah moga hak ni bukan sebahagian daripada Fatihah. Makna dia, ya Allah perkenankanlah. Itu yang pertama. Yang keduanya lain-lain maknalah yang lebih kurang gitu. Ada pendapat ulama. Yang ketiganya, liyakun kadzalik, biarlah begitu. Biar jadi gitulah. Makna dianya amin tu. Jadi hak minta dengan Tuhan kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya, biar gitulah. Biar jadi gitulah. Maknanya ada juga ulama yang mengatakan yang keempatnya maknanya terimalah. Yang kelimanya, jangan engkau sia-siakan harapan kami. Itu makna amin itu. Jangan kau sia-siakan harapan kami. Yang keenamnya, tidak ada orang yang mampu memberikan apa yang diminta tadi dan menghalang daripada apa yang diminta supaya dijauhi tadi selain daripada engkau. Tak ada yang berkuasa untuk nak beri petunjuk, nak beri hidayah kecuali engkau. Ada juga ulama mengatakan amin itu salah satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui kecuali makna dia kecuali oleh Allah. Ini adalah salah satu rahsia Arash, kanzum min kunuzil arsh. Salah satu rahsia daripada rahsia-rahsia Arash, mana tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali oleh Allah. Jadi Allah ajar, suruh Nabi dia ajar. Ya, katalah. Jadi kita akan tahu makna je kira-kira seksa lah. Banyak perkara kita tidak tahu lah ni akan diberitahu kepada kita besok. Dan kelebihan banyaklah. Hak kita tidak tahu, kita percaya juga, terima juga. Esok kita akan dapat tengok. Hak tak boleh tengok lah ni, Tuhan tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Selagi hidup tak boleh tengok. Esok dalam syurga tengok, dia beri tengok. Hak tak boleh tu boleh. Takut-takut jadi tak boleh langsung.
Arak tak boleh minum orang Islam. Larang. Gelar tak boleh pakai. Saya boleh dalam syurga, boleh. Dalam hadis-hadis disebutkan boleh. Maknanya takut kita duduk muskil. Lagu mana ni? Jadi tempat dunia ni tidak sesuai, tidak layak untuk perkara-perkara itu. Termasuklah kalau kita terima pendapat ni, dia kata ini rahsia. Kalau rahsia, ialah tak tahu. Tetapi kebanyakan ulamanya mengatakan hak tadilah bukan tak tahu, hak tu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni maklumlah bahasa dalam bahasa Arab. Mana dia pun tak adilah. Banyak-banyak tadi tu. Kalau ada lagi hak rahsia lagi, tu akan royak lah saya. Tuhan akan tunjuk kepada kita. Hak tu di luar lah daripada pengetahuan kita, tapi boleh kita tahu juga. Sebab hak ni bahasa Arab. Dan sebenarnya bukan bahasa Arab saja. Nabi-nabi dulu, orang Yahudi pun dia amin juga. Orang Yahudi pun apa namanya, ketua agama dia kata baca gini, amin. Amin juga dia. Amin juga. Jadi maknanya amin ini bukan baru Nabi kita ajar. Sebelum pada tu ada dah. Dia ajar oleh Nabi-Nabi sebelum lagi daripada Nabi kita. Baiklah. Sekarang ni hak baca amin ini dalam sembahyang, di belakang imam. Bapa Imam Abu Daud buat lagu ni tajuk. Sebab kalau sembahyang seorang memang ada. Sembahyang seorang memang ada. Baca. Kalau jadi tu imam, pun ada juga. Kalau duduk alik belakang tu imam. Imam Abu Daud nak royak sekara sini. Derah kokoh kata amin. Tu ada khilaf. Sebab tujuan Imam Abu Daud buat kitab dia ni, dia nak royak dalil bagi masing-masing ulama. Hak ni kata gini. Jadi khilaf tu mana dalil dia? Dalil dia. Ni. Misalnya dia sebut hadis yang kita baca ni, kalau kita baca sekali lalu gitu, tak faham, tak tahu. Hadis yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu tak apalah. Hak tu baca derah, sebut derah amin tu. Tapi ada hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila imam sapa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kamu kata amin. Kamu kata. Mana tu imam tak kata. Kamu tu makmum. Itulah Imam Abu Daud. Dia ayat ni beza ulama. Imam Malik kata, tu imam tak kata, makmum saja kata. Dia pegang dengan hak ni lah. Ada juga sini dia mari belakang. Jadi tu imam tak kata. Lepas tu kalau kata tu pula kata derah kokoh. Situ ada khilaf pula. Sebab tu dia mari. Jadi kalau kita tengok kepada mazhab-mazhab dalam perkara ni, maka kita dapati orang yang kata makmum kata derah tu, dan imam pun kata derah juga, amin tadi, mana dalil dia? Hak ni lah dalil. Hak pegang begini siapa dia? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan lain-lain lagi. Termasuklah imam-imam mazhab Zahiri lagu tu juga. Tapi Imam Malik tidak lagu tu. Imam Abu Hanifah pun tidak lagu tu. Imam tak baca, tak kata amin. Makmum saja kata. Tapi kalau sembahyang seorang, baca belakang sembahyang seorang. Makmum kata amin. Tu imam tak kata. Malik pun lagu tu juga. Cuma makmum nak kata derah ke tidak? Tu imam tu tak katalah makmum nak kata derah ke tidak. Dalam mazhab Malik ada beberapa pendapat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, tu imam pun kata derah, makmum pun derah juga. Itu dia beza dia. Sebab apa? Sebab Imam Malik dia kata ini pembahagian. Bila imam baca sekat ni, kamu kata. Jadi hak tadi tu hak imam bagi. Bila bagi maknanya tu imam tak baca lah. Sebab itulah Malik ni dia kata bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu kata Rabbana lakal hamd. Dia kata hak tu imam kata sami Allahu liman hamidah. Tu imam tak kata Rabbana lakal hamd. Dia bagi gitu. Daripada awal lagi dia bagi tu. Imam dengan makmum.
Jadi di antara hak baginya hak ni, imam baca sekatu, lepas tu dia tak kata amin, makmum hak kata. Supaya juga bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu kata rabbana lakal hamd. Mana imam tak kata rabbana lakal hamd, makmum tak kata sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Itu mengikut Malik mazhab dia. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah, tu imam dan makmum baca sebut amin itu, tapi tidak derah. Tu imam pun kohar, makmum pun kohar. Tu kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Tu imam kohar, makmum pun kohar. Dan disebut dalam kitab kita ni, mengikut qaul jadid mazhab Syafi'i sebenarnya, dia kata tu imam, makmum pun kohar juga, kata dia. Jadi hak derah ni qaul qadim. Hak derah makmum ni qaul qadim. Dia sebut. Wa bihi qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil jadid fil ma'mumin. Wa fil qadim yajhar. Derah. Qala fi kitabil dalam kitab Imam Syafi'i kata, fa idza faragha min qira'ati ummil Quran qala amin. Bila tu imam tu habis baca ummil Quran, dia kata amin. Dan dia angkat suara dia tu, derahlah kata tu, liyaqtadiya bihi man kana khalfah, supaya diturut oleh orang hak di belakang dia tu. Fa idza qalaha qaluha, bila tu imam kata amin itu, mereka pun kata juga sekali dengan tu imam tu. Wa asma'u anfusahum, sekadar mana? Sekadar mereka memperdengarkan diri masing-masing. Sekadar mereka memperdengarkan kepada diri masing-masing. Wala uhibbu an yajharu biha, saya tidak suka mereka yakni makmum tu berderah. Fa in fa'alu fala syai'a alaihim, kalau berderah juga tak apa, tak apa. Dia kata hadza qauluhul jadid. Adalah kitab ini qaul jadid Imam Syafi'i. Tak apalah tu dalam kitab Iqna' apa pula dia mari, tak apalah. Lepas tu amin. Lepas pada amin tu, kalau sambung galai sikit lagi, boleh ke tidak? Kalau sambung galai lah, amin ya rabbal alamin, boleh ke tidak? Ni dia kalau dalam kitab kita ni nombor 3, Ibnu Ruslan berkata, ashab kita mengatakan molek berhenti sebelum daripada amin itu, supaya ia berbeza, terpisah daripada Quran. Qala Syafi'i, dia kata, Imam Syafi'i berkata, kalau seseorang itu tambah lafaz rabbal alamin dan sebagainya daripada zikir, fa hasan, molek, tak apa. Nanti kita akan sebut ada hadis juga, boleh tambah sikit. Lepas tu kalau kata amin, amin, amin 3 kali laguan, ada juga orang kata boleh, dan ada hadis juga. Ada hadis juga. Tapi hak moleknya sekali jelah, sekali je. Dan tak usah sambung mana-mana lah. Sebab apa? Hak kebanyakannya hadisnya hak sebut sekali je, dan tak ada tambah apa-apa. Tapi kalau tambah, masih ada lagi hadis, dan hadis itu pun sahih juga. Oleh kerana perbincangan ni panjang, apa kaya tak ada ni malam ni, masa kita pun tak ada dah, kita berhenti sekat tu lah. Sambung InsyaAllah minggu depan, kita sambung minggu depan. Oleh kerana masa tak ada, sebab perbincangan perpanjang lagi, kita berhenti sekat tu lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.